Hai guys, selamat kembali. Baru je semalam 18 hari bulan 2, Proton launch diorang punya limited series 2021 dan hari ni 19 hari bulan Pro 2 dia announce open for booking untuk diorang punya the latest model, iaitu Pro 2 D55L ataupun nama yang sedang hangat diperkatakan sekarang iaitu Pro 2 Ativa. So dalam video ni saya akan terangkan secara terperinci berkenaan dengan Pro 2 D55L ataupun Ativa ni, daripada segi dia punya harga, daripada segi dia punya spesifikasi, performance, kadar penjimatan minyak dan banyak lagi. So kalau korang nak tahu detail tentang model ni, jom kita tengok video. Strategi, I said right now. Fight, conquer. Awal pagi tadi, lebih kurang beberapa jam lepas, dekat website official Pro 2, diorang ada announce oleh Datuk Zainal berkenaan dengan open for booking Pro 2 punya model terbaru, iaitu dikenali lebih dengan Pro 2 Ativa. Banyak info dekat sini yang Pro 2 reveal, tapi ada juga info yang kita nak tahu tapi diorang belum bagi tahu, dan saya akan terangkan dalam video ni sedetail yang mungkin. So Pro 2 Ativa ni adalah sebuah SUV, compact SUV dalam kategori segmen B. Ada yang katakan segmen A, kecil. Memang dia kecil, dia lebih kecil daripada HR-V dan X50, tapi bagi saya dia masih lagi dalam kategori segmen B, entry segmen B. Tapi sebelum kita tengok harga dan semua features untuk Pro 2 baru Ativa ni, bagi korang semua yang tengah nak cari kereta Pro 2, tak kira satu Malaysia, sama dekat area Lembah Kelang, Johor, Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Penang, Kedah, korang boleh dapatkan khidmat jualan Pro 2 dekat website pro2.my. Sebab dekat website ni dia ada sediakan berpuluh-puluh nombor telefon dengan kontak salesperson Pro 2 seluruh Malaysia. Korang klik je dekat negeri dan daerah korang, InsyaAllah korang akan dapatkan kontak seller Pro 2 yang bagus dan telus. Klik je logo WhatsApp dekat situ, korang akan direct terus WhatsApp seller tersebut. Sebab yelah sekarang norma baru, pandemik COVID-19, bahaya kalau kita nak keluar sekalipun. So korang tak perlu susah keluar pergi ke showroom, just log on ke www.pro2.my dan korang akan dapatkan seller Pro 2 yang terbaik dan telus dekat situ. Pro 2 Ativa ni yang specialnya, dia didatangkan dengan enjin 1.0 turbo. Bermaksud ini adalah enjin turbo pertama untuk kereta Pro 2. So sebelum ni memang Pro 2 tak pernah ada kereta turbo kecuali kancil turbo. Kancil turbo yang jiran korang buat tu, itulah. Tapi yang ini betul-betul dibuat oleh Pro 2 1.0 turbo menggunakan gearbox CVT. Ramai yang katakan sebelum ni Proton guna gearbox CVT tak elok lah, cepat rosak lah, lag lah. Tapi hari ni Pro 2 ataupun Daihatsu ataupun Toyota sendiri yang gunakan gearbox CVT ni. Actually boleh dikatakan Pro 2 D55L SUV ni adalah di-rebatch direct daripada Daihatsu Rocky. Dan actually enjin dia 1.0 turbo ni kemungkinan besar dia adalah enjin Azia plus turbo. Sebab kalau kita tengok spek Daihatsu Rocky ni, dia punya enjin dia adalah daripada Daihatsu Ela plus turbo. Dia punya kod dia sama. Yang mana dia punya performance untuk Pro 2 baru ni, dia boleh produce hingga 98 horsepower sahaja, tak sampai 100 horsepower, dan 140 Nm of torque. Kalau kita baca spek atas kertas memang agak rendah kalau dibandingkan dengan HR-V, yang mana HR-V 140 horsepower, X50 174 horsepower. Tapi kita kena ingat, ini adalah entry level SUV yang mana dia punya berat dan saiz dia jauh lebih kecil daripada HR-V dan X50. Dan kalau kita nak ambil perbandingan weight ratio versus performance tadi, contoh terbaik kita ambil abang dia sendiri iaitu Pro 2 Arus. Yang mana Pro 2 Arus dia punya horsepower pun lebih kurang dalam 100 juga, 102 PS dan 133 Nm of torque. In fact dia punya torque dia lebih rendah daripada adik dia. Dia punya saiz berat dia jauh lebih berat daripada Pro 2 baru nanti. So saya menjangkakan daripada segi performance, walaupun dia bukanlah kategori kuat sangat, tapi saya menjangkakan performance dia balance. Dia lebih fokus untuk fuel consumption. Fuel consumption minyak dia saya akan terangkan kemudian. Dan gearbox dia menggunakan CVT iaitu 7 speed.
Pro Duo claim ini adalah antara CVT yang terbaik. Saya tak pasti. Kemudian satu lagi spek daripada segi dia punya powertrain, dia didatangkan dengan rear wheel drive. Ini mungkin boleh jadi satu masalah sebab bila rear wheel drive, dia nak transferkan power daripada enjin dekat depan jauh sampai ke belakang, yang mana kemungkinan power tu on the way pergi ke belakang dia boleh lost dekat tengah-tengah situ. Tapi kita tak pasti lagi macam mana dia punya tune sebab kereta ni datangkan dengan CVT dan turbo. So once kereta ni launch, saya akan test drive, saya akan pandu uji kereta ni. Dan kemudian daripada segi dia punya spesifikasi, dikatakan dia akan upgrade lagi sekali untuk ASA. Kemungkinan dia akan menggunakan ASA 3.0. Akan ada penambahbaikan sebab buat pertama kalinya kereta Pro Duo akan menggunakan lane departure warning, sistem safety. Dan kemudian dia akan sertakan sekali dengan lane keep assist. Ada adaptive cruise control, yang ni dah macam X70. Kemudian ada blind spot monitoring system. Kalau ada blind spot monitoring system, bermaksud kemungkinan dia akan ada juga macam Daihatsu Rocky, yang mana dia ada indikator dekat dia punya side mirror tu yang menyatakan ada kereta dekat bahagian blind spot, mungkin kiri dan kanan. Dan kemudian ada satu lagi iaitu rear cross traffic alert. Sistem safety yang standard lain tu biasanya mesti ada 6 airbag, ABS, EBD, traction control tu biasanya memang ada lah sebab Pro Duo Myvi pun dah ada. Pasti yang ini pun akan ada juga. Kemudian kita nak ceritakan daripada segi dia punya fuel consumption. Ini adalah satu faktor yang paling penting kalau orang nak beli kereta dekat Malaysia ni. Yang mana Pro Duo claim dekat sini minyak dia boleh pergi sejauh 18.9 km per liter. Wow, hampir 20 km untuk sesebuah SUV macam ni. Bagi saya, kalau betul fuel consumption dia macam gini, 18.9 km per liter, kereta ni memang terbukti sangat-sangat jimat minyak. Tapi pengalaman saya takkan ambil angka yang diberikan oleh pengeluar tersebut. Biasanya saya akan tolak 1 km lebih kurang macam itulah. Bermaksud untuk Ativa ni, dia punya fuel consumption dia paling-paling pun mungkin boleh pergi 17 km ataupun 18 km untuk 1 liter minyak. Masih lagi kategori sangat-sangat jimat untuk sebuah SUV macam ni. Daripada segi design, kalau kita tengok daripada bahagian depan ni, bagi saya sebenarnya agak janggal sikit sebab design dia agak konvensional. Kalau korang tengok grill bahagian depan dia kat sini, dia berbentuk 6 segi. Bagi saya agak kurang cantik, agak kurang ikut trend. Sebagai contoh, kita tengok Subaru Forester yang terbaru 2019 tu. Subaru Forester adalah SUV segmen C paling baik yang saya pernah drive, tapi masalah dia adalah daripada segi design sahaja. Dan kalau korang tengok design grill depan dia lebih kurang sama bentuk shape dengan Daihatsu Rocky ni. Tapi saya tak pasti sama ada Pro Duo diubah tak. Dan saya yakin Pro Duo daripada segi design, dia orang betul-betul faham cita rasa orang Malaysia. Sebagai contoh, kalau korang tengok macam mana dia orang buat Myvi generasi ketiga sekarang, kereta tu punya design betul-betul menepati cita rasa orang Malaysia. So saya looking forward dengan design Pro Duo Ativa nanti, dan saya yakin Pro Duo Ativa dia akan lebih cantik daripada Daihatsu Rocky ni, InsyaAllah. Bahagian belakang kereta ni pun nampak macam design yang outdated sedikit sebab korang perhatikan ada gap body di antara lampu belakang dengan cermin belakang. Kebanyakan design kereta baru sekarang, diorang dah rapatkan lampu belakang tu dengan cermin belakang. Bermaksud tak ada lagi gap di antara tengah-tengah tu. Tapi yang ini kita tak pasti macam mana jadi dia nanti. Dan kalau kita tengok daripada segi dia punya pillar C dia agak outdated juga. Daripada segi design overall kereta ni, luaran bagi saya agak kurang cantik sikit. Sebab daripada segi belakang pillar C ni, dia highlightkan. Kebanyakan design kereta terbaru sekarang, diorang akan hidekan pillar C. Diorang akan nampakkan macam cermin belakang dengan cermin sisi bahagian belakang sekali tu bersambung, tak ada pillar C. Tapi yang ni dia terbalik, dia highlightkan pula pillar C, tapi bukan kat bahagian penjuru belakang, dia anjakkan sikit ke bahagian tengah. So kita tak pasti lagi macam mana jadi dia nanti, tapi saya still looking forward dengan model ni. Dan yang part paling ditunggu-tunggu sekali, kita nak tengok pula daripada segi bahagian dalaman. Ini adalah bahagian dalaman dia, sangat-sangat cantik, sangat-sangat futuristik. Saya tak sangka sebuah kereta yang kita tengok daripada luar bentuk macam tu, bila masuk dalam bentuk macam gini. Wow, sangat-sangat cantik daripada segi dia punya dashboard kalau korang tengok. Dan bahagian aircon blower dia, aircon vent dia, wow, sangat futuristik. Door handle dia pun menarik, something different. Dan yang best sekali, dia ada double decker. Walaupun dia tak tembus, tapi bagi saya ini lebih praktikal. Semua memang serba cantik. Aircon blower tengah dengan dia punya floating touchscreen nampak besar dekat tengah-tengah tu, memang sangat-sangat sempurna. Dan satu lagi, kalau korang perasan, dia punya meter cluster
fully digital. Memang sangat-sangat cantik. Wow, nampak sangat unik dengan dia punya RPM berbentuk silinder macam tu. Adakah kereta ni akan dijual mahal? Kita akan ceritakan sekejap lagi tentang dia punya harga. Dan sebut pasal harga, agak-agak berapa harga yang akan diorang jual nanti? Dalam website Pro2 pagi tadi, diorang ada reveal sekali tentang harga kereta ni. Dan harga kereta ni bermula daripada 62,500 hingga ke 73,400. Wow, sangat-sangat murah sebenarnya. Kalau tengokkan 62,000 ni adalah harga Alza, harga Izora. Ya, walaupun dia 5-seater versus Alza dan Izora adalah kategori yang berlainan, tapi boleh dikatakan untuk sebuah SUV yang canggih macam ini bermula daripada harga 62,000 ni sangat-sangat murah bagi saya. Cuma tak pasti lagi untuk spek yang paling bawah tu apa yang dia akan bagi. Dan untuk dia punya full spec dia adalah 73,400. Harga ni adalah on the road, tidak termasuk insurans dan dah tolak dengan pengecualian cukai SST. Dan kalau kita bandingkan dengan harga Proton X50, Proton X50 bermula daripada 79,200 hingga ke 103 lah atas sekali. Yang ini Pro2 73,400. Bermaksud Pro2 Ativa paling mahal lebih murah daripada X50 yang paling murah. Ramai yang mengatakan Pro2 Ativa bukanlah kompetitor kepada X50. Ya, betul. SUV baru Pro2 ni bukanlah direct kompetitor kepada Proton X50. Tapi somehow, walau macam mana sekalipun, Pro2 Ativa ni dia akan curi juga sebahagian prospek market daripada Proton X50. Tambahan lagi, ramai yang dah order X50 daripada bulan 9-10 sampai sekarang diorang tak dapat stok. So, kepada pihak Proton, cepat-cepat sikit lah produce X50. Sebelum diorang cancel booking X50, diorang pindah kepada yang lebih murah. Sebab orang yang hanya mampu beli kereta 60 ke 70 ribu, tak mampu beli kereta hingga ke 100 ribu. Tapi orang yang mampu beli kereta 90-100 ribu, anytime dia boleh beli kereta yang lebih murah daripada tu. So, ini yang saya katakan, Pro2 Ativa ni adalah kompetitor sebenar kepada Proton X50. Dan lebih kurang 2 tahun lepas saya pernah buat satu series video tentang X50. Time tu X50 belum launching pun, dan time tu saya menggelarkan X50 ni adalah pembunuh kepada kereta-kereta segmen B, tak kira SUV ke sedan ke hatchback ke. Dan hari ni muncul pula satu lagi pembunuh, iaitu Ativa ni bakal menjadi pembunuh kepada X50 yang menjadi pembunuh kepada semua model-model lain. Korang bayangkan kalau ada satu pembunuh upahan yang sangat-sangat profesional dan orang ni mampu bunuh semua pesaing-pesaing dekat keliling dia, dan pembunuh profesional tu adalah Proton X50. Tiba-tiba ada satu pihak lain dihantar seorang budak ditugaskan untuk membunuh pembunuh X50 tadi, dan pembunuh yang kedua ni adalah seorang budak saja. So pembunuh kedua yang budak kecil tadi adalah Pro2 Ativa. Korang bayangkan, selepas X50 bunuh semua model-model keliling dia, Ativa pula bunuh X50 tadi. So, inilah Pro2 Ativa, pembunuh kepada pembunuh semua segmen B dekat Malaysia ni. Belum lagi cerita tentang Alza versi all new, dan belum lagi cerita Myvi facelift. Saya jangkakan Myvi facelift mungkin pada tahun 2021 ni, major facelift. So, saranan saya pada pihak Proton, please fokus produce X50 secepat mungkin sebelum banyak customer yang akan berpindah. Sebab dalam video semalam tentang Proton Limited Series 2021 tu, banyak komen-komen yang saya baca daripada netizen yang mengatakan hampa terhadap Proton dengan keluaran R3 yang tak pelbagai tu. Diorang hampa sebab nama R3 tu sepatutnya digunakan secara betul, bukan just tambah stiker, just tambah kuning. Itu adalah mesej yang disampaikan oleh kebanyakan audiens semalam lah. So, di antara dua jenama tempatan ni, Proton dan Pro2, teruskan bersaing untuk kita semua. Terima kasih kepada korang semua yang menonton. Harap video ni bermanfaat kepada korang semua yang tengah nak survey kereta, terutamanya dalam bajet 60 ke 75 ribu. Pro2 Ativa ni memang patut korang listkan dalam senarai pembelian korang. Tunggu sehingga dia dilancarkan. Saya tak pasti bila, kemungkinan saya expect dalam awal bulan 3. Dan once dia dilancarkan saja, saya pasti akan test drive kereta ni dan saya akan buat review tentang performance tentang Pro2 Ativa terbaru ni. So, follow Instagram saya, Nas Abdullah Official, dan subscribe channel ni, Nas Abdullah. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi. Fight. Conquer.